Selamat pagi dan salam sejahtera kepada rekan-rekan sekalian. Pada hari ini, kami ingin membentangkan yaitu analisis keutuhan wacana, kejelasan dan sumber rujukan dalam kajian kesediaan guru bahasa Melayu terhadap AI. Ahli kumpulan kami ada saya, Novi, Aliza, dan Afendi. Seterusnya, dari artikel yang telah kami kaji, ini adalah ringkasannya, yaitu ringkasan artikel. Kajian ini dijalankan oleh 3 orang guru dari Selangor dan bertujuan untuk meneliti tahap kesediaan guru bahasa Melayu dalam mengimplementasikan teknologi kecerdasan buatan, yaitu AI, dalam proses pengajaran dan pembelajaran PDP. Kajian ini menggunakan pendekatan kuantitatif melalui soal selidik yang melibatkan seramai 107 orang guru dari 20 buah sekolah transformasi yang kita tahu yaitu TS25 di daerah Gombak. Hasil kajian menunjukkan bahwa tahap kesediaan guru berada pada tahap yang tinggi dengan nilai min keseluruhan yaitu 4.47. Menandakan guru-guru bersedia untuk mengadaptasi AI secara menyeluruh dalam PDP bahasa Melayu. Fokus kajian dan konteks pendidikan semasa yang ada dalam artikel ini pula yaitu kajian memfokuskan kepada tahap kesediaan guru bahasa Melayu dalam mengimplementasikan teknologi kecerdasan buatan AI dalam proses pengajaran dan pembelajaran PDP. Fokus kajian ini dijadikan dalam konteks pendidikan abad ke-21 yang menekankan penggunaan teknologi maklumat dan komunikasi TMK seperti yang digariskan dalam Anjakan ke-7 Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia PPM 2013 hingga 2025. Transformasi pendidikan ini menuntut guru menjadi pemudah cara yang adaptif dan celik teknologi demi meningkatkan kualiti PDP secara holistik dan inklusif. Kepentingan AI dalam PDP bahasa Melayu ini pula, penggunaan AI dalam PDP bahasa Melayu dilihat mampu meningkatkan keberkesanan pengajaran melalui pendekatan yang lebih personal, interaktif dan responsif terhadap keperluan murid. AI yang menawarkan pelbagai aplikasi yang membantu guru merancang, menilai dan menyesuaikan bahan pengajaran mengikut tahap penguasaan murid. Kajian juga menunjukkan bahwa AI berpotensi meningkatkan motivasi, penglibatan serta pencapaian akademik murid, sekaligus menyokong pembelajaran terbeza dan memperkasa peranan guru dalam era digital. Itulah ringkasan artikel tadi. Seterusnya kita masuk pada poin yang pertama yaitu analisis keutuhan wacana. Yang pertama dari artikel yang telah saya baca, struktur artikel lengkap dan sistematik. Bermula dari pengenalan, latar belakang, pernyataan masalah, objektif kajian, metodologi dapatan dan kesimpulan, semuanya tersusun dan lengkap. Seterusnya yang kedua pula, pengenalan dia jelas dan relevan, mengaitkan kepentingan pendidikan abad ke-21 PPM 2013 hingga 2025. Dan juga dia menyentuh peranan guru sebagai pemudah cara dalam PDP digital. Seperti yang kita lihat tadi, dia lengkap dan struktur dia ada poin-poin dia tersendiri. Begitu juga latar belakang yang kukuh. Yang ketiga, menjelaskan kemunculan AI dalam pendidikan. Yang pertama, yang kedua menyatakan manfaat dan cabaran AI secara seimbang. Yang keempat, objektif kajian dinyatakan secara eksplisit. 3 objektif utama disenaraikan dalam bentuk nombor, memudahkan pembaca memahami fokus kajian.
Yang kelima, metodologi telus dan sesuai. Kajian kuantitatif menggunakan soal selidik berskala Likert. Sampel seperti 107 guru bahasa Melayu dari TS25 Gombak. Yang keenam, dapatan kajian disusun kemas. Seperti tadi, ini adalah ayat yang saya ambil daripada artikel. Nilai min keseluruhan 4.47 menunjukkan tahap kesediaan tinggi. Poin yang kedua, faktor pengetahuan dan kemahiran paling dominan, yaitu min 4.68. Dan kesimpulan dia ringkas dan juga padat, yaitu guru bahasa Melayu dilihat bersedia mengadaptasi EIDP dan juga selari dengan transformasi pendidikan semasa pada tahun ini. Seterusnya yang ke-8, pelarihan antara bahagian lancar. Penanda wacana seperti oleh itu, sehubungan dengan itu, hal ini kerana digunakan dengan berkesan. Dari seluruh struktur artikel nih tadi, keutuhan wacana dia lengkap dan juga kita boleh nampak dia punya struktur artikel tuh lengkap dan maknanya pun boleh dipahami dengan jelas. Seterusnya, pelarihan idea dan kesinambungan antara bahagian. Pelarihan antara bahagian artikel lancar dan juga logik. Dari pengenalan tadi, latar belakang, pernyataan masalah, objektif kajian, metodologi, dapatan, dan kesimpulan. Dan yang kedua, setiap bahagian saling melengkapi. Latar belakang menyokong pernyataan masalah. Begitu juga dengan yang lain, seperti objektif kajian selari dengan metodologi dan dapatan artikel tadi. Dan yang ketiga, penanda wacana digunakan dengan berkesan. Contohnya, penanda wacana sehubungan dengan itu, oleh itu, hal ini kerana, dalam, pada itu, dan juga membantu pembaca mengikuti aliran hujah dengan jelas. Yang keempat, kesinambungan isi kukuh. Idea berkembang secara progresif dari isu umum kepada fokus kajian. Dan juga tiada bagian yang terputus ataupun tergantung. Semuanya dapat dipahami. Dan ini adalah contoh ayat yang saya screenshot daripada artikel. Contoh ayat kohesi dan koheran daripada artikel. Yang pertama ini, kita baca dulu. Sehubungan dengan itu, penggunaan TMK yang ditekankan dalam anjakan ke-7 PPPM 2013-2025 dapat merevolusikan dan meningkatkan teknik pedagogi guru, kaedah belajar sekaligus merubah sistem pendidikan ke arah yang lebih maju. Dari sini kita melihat wacana, keutuhan wacana seperti sehubungan dengan itu. Kita boleh melihat ada lagi dalam tu seperti kata hubung dapat dan ayat ni kita boleh lihat dia lengkap dan dapat ada makna dia. Baiklah, saya terangkan dulu maksud ayat kohesi dan koheran daripada artikel. Kohesi itu maksud dia pertautan ataupun kesinambungan bentuk bahasa sesuatu teks. Ini contoh teks tadi tu. Yang pertama tu, dan ada 4 teks di sini. Kalau yang koheren ni pula, dia adalah tentang hubungan makna ataupun idea. Maksudnya, hubungan bentuk bahasa tu, yang kohesi tu dia lebih kepada tata bahasa ataupun kata dia, kata yang ada dekat dalam ayat tu. Kalau koheren dia hubungan makna. Apakah kita dapat makna dari sini? Begitu. Nah, jadi itu yang pertama tadi. Yang kedua pula, dalam pada itu kesediaan
mengimplementasikan teknologi AI perlu dilihat dengan jelas, dengan lebih jelas dalam kalangan guru untuk digunakan dalam proses PDP kerana sistem pendidikan Malaysia di bawah PPPM 2013 hingga 2025 sedang melalui satu fasa transformasi ke arah penambahbaikan tahap pendidikan sebagai satu usaha yang berterusan. Di sini kita boleh lihat ada dalam pada itu untuk kerana dia ada kesinambungan dan dia menjadi satu makna. Begitu. Yang kedua pula, hal ini kerana, ini menunjukkan sebablah. Hal ini kerana teknologi AI yang mengandung unsur animasi, visual, audio dan grafik yang menarik dalam menggambarkan sesuatu objek dan bunyi. Dengan jelas telah memudahkan semua murid untuk menggunakan dalam pembelajaran harian. Nah, itulah kebaikan AI tadi. Yang keempat pula, oleh itu kajian yang dijalankan ini bertujuan untuk melihat tahap kesediaan guru dalam mengimplementasikan AI bagi pelaksanaan pembelajaran PDP Bahasa Melayu. Nah, itulah tujuan AI tadi itu. Baiklah, kita akan masuk kepada kekuatan wacana. Dari yang kita tengok tadi, struktur artikel dia lengkap dan tersusun. Artikel dia mengandungi pengenalan latar belakang, objektif, metodologi, dapatan dan kesimpulan yang jelas. Contoh ayat yang saya ambil dari artikel, oleh itu, kajian yang dijalankan ini bertujuan untuk melihat tahap kesediaan guru dalam mengimplementasikan AI bagi pelaksanaan pembelajaran PDP Bahasa Melayu. Yang kedua, penggunaan penanda wacana yang berkesan. Ini contoh ayat dia. Sehubungan dengan itu yang saya tunjuk dekat slide sebelum. Nah, kita masuk kepada yang ketiga. Aliran idea progresif dan logik. Artikel dia bermula dengan isu umum pendidikan, kemudian fokus kepada AI dan kesediaan guru. Jadi, dia berurutan. Contoh ayat dia, kemunculan teknologi AI dalam pendidikan telah membawa kepada banyak transformasi pendigitalan. Yang keempat, kekuatan dia pula, bahagian objektif kajian dinyatakan secara eksplisit. Objektif yang disenaraikan dalam bentuk nombor memudahkan pemahaman. Contoh ayat yang saya kutip, secara khususnya, objektif kajian ini adalah seperti berikut. Nombor 1, mengkaji tahap kesediaan guru. Yang kedua, dan seterusnya. Kelemahan wacana dia pula, pengulangan istilah dan frasa tertentu. Contoh istilah seperti kesediaan guru, AI dalam PDP, kita melihat tadi dia kerap diulangi. Contoh ayat, guru Bahasa Melayu dilihat amat bersedia untuk meningkatkan penggunaan AI dalam PDP secara menyeluruh. Yang kedua, kelemahan dia kurang penjelasan terhadap istilah dan teknikal. Istilah seperti child and taught dan personalized learning disebut tanpa huraian lanjut. Contoh ayat, guru masih lagi sanggup menggunakan kaedah child and taught dan tidak memanfaatkan penggunaan teknologi. Ini kan dia tidak bagi tahu bahwa itu aplikasi ke apakah, jadi orang pun tidak paham. Dan yang ketiga, bahagian kesimpulan agak ringkas, tidak dihuraikan secara mendalam tentang implikasi kajian terhadap amalan PDP guru. Itu contohnya ayat, guru Bahasa Melayu dilihat amat bersedia untuk meningkatkan penggunaan AI dalam PDP secara menyeluruh. Dari kesimpulan tadi dilihat dia kurang gramatis. Karena itulah kelemahan wacana dia tadi. Seterusnya saya serahkan kepada rekan saya untuk membantang. Baiklah, terima kasih kepada Novi. Seterusnya,
Saya akan meneruskan pembentangan bagi bahagian analisis sumber rujukan. Berdasarkan artikel bertajuk Kesediaan Guru Bahasa Melayu dalam mengimplementasikan kecerdasan buatan AI dalam pengajaran dan pembelajaran. Pertama sekali, mari kita lihat dari segi analisis sumber rujukan. Dalam kajian ini, pengkaji menggunakan dua jenis sumber utama, iaitu sumber primer dan juga sumber sekunder. Sumber primer bermaksud maklumat atau data yang kita kumpul secara langsung tanpa sebarang tafsiran atau suntingan daripada pihak lain. Dalam konteks kajian ini, data primer diperoleh melalui soal selidik terhadap 107 orang guru bahasa Melayu yang mengajar di 20 buah sekolah transformasi di daerah Gombak. Baiklah, dia punya ciri-ciri bagi sumber primer ialah data dikutip secara langsung oleh penyelidik. Seterusnya, belum diproses atau ditafsir oleh pihak lain. Yang terakhir, menunjukkan bukti sebenar dalam kajian. Seterusnya, baiklah, ini ialah contoh sumber primer yang saya telah kaji di artikel yang saya highlight. Seterusnya, baiklah, seterusnya ialah sumber sekunder, iaitu maksud dia ialah maklumat yang sudah dikumpul, dianalisis atau diterbitkan oleh orang lain. Pekaji hanya guna untuk menyokong teori, hujah atau dapatan kajian sendiri. Ciri-cirinya ialah berdasarkan hasil kerja atau penulisan orang lain. Digunakan untuk menyokong atau membandingkan dapatan sendiri. Seterusnya, kita selalu jumpa sumber sekunder ni di buku, jurnal, artikel, laporan atau tesis. Seterusnya, baiklah, ini ialah contoh sumber sekunder yang saya telah cakap tadi, iaitu rujukan. Maksudnya rujukan ni rujukan lama yang penerbit lama telah kaji. Jadi ini kajian diorang lah. Maksudnya kajian yang betul-betul sahih untuk sesuatu artikel itu. Seterusnya, baiklah, bagi tahun penerbitan dan relevansi bagi tahun 2020 hingga 2025, artikel ini menggunakan rujukan yang diterbitkan antara tahun 2020 hingga 2025. Macam tahun 2025 ni kita menggunakan rujukan yang terbaru, iaitu format 7 APA. Okey, ia menunjukkan bahawa penulis mengambil kira konteks dan perkembangan terkini dalam dunia pendidikan serta teknologi kecerdasan buatan AI. Rujukan yang digunakan seperti dalam artikel tadi, seperti Chen, tahun 2020 dan yang lain-lain, membuktikan bahawa artikel ini berasaskan kajian semasa dan tidak lapuk. Seterusnya, baiklah, untuk penggunaan rujukan dalam tempoh masa tersebut sangat relevan kerana yang pertama, teknologi AI mula berkembang pesat selepas tahun 2020, terutamanya dalam bidang pendidikan digital.
Seterusnya, kajian dalam tempoh ini menggambarkan realiti dan cabaran semasa yang dihadapi oleh guru bahasa Melayu dalam era pasca pandemik COVID-19. Penyelidikan terkini memberi pandangan lebih segar dan kontekstual terhadap penggunaan AI sejajar dengan Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia 2013 hingga 2025 yang menekankan integrasi teknologi dalam PDP. Seterusnya, okey, kita tengok kat sini ketepatan kutipan dan kesesuaian dengan isi artikel. Maksudnya kita ambil kutipan dalam artikel tu selaras dengan isi dan objektif kajian. Kita tekankan isi dan objektif kajian dalam artikel tu. Contohnya, kajian yang dibuat oleh Chair dan Muhammad Helmi 2024 dirujuk untuk menyokong dapatan tentang keyakinan guru terhadap AI. Seterusnya, kajian Salbihana 2024 digunakan untuk menunjukkan kelebihan AI untuk memudahkan guru mencari bahan PDP. Seterusnya, kajian Normadia dan Rafisah tahun 2023 digunakan untuk menyokong faktor pengetahuan dan juga kemahiran. Baiklah, ini ialah contoh kutipan yang baik yang saya telah jumpa di artikel. Contoh ini tepat dengan contoh ini merupakan kutipan yang baik sebab ia tepat, lepas tu dia jelas antara teori yang dinyatakan itu tepat dan jelas. Seterusnya, okey, yang ini ialah kutipan yang perlu diperjelas. Maksudnya kutipan yang ada kelemahan dia dan kekurangan dia. Sebab-sebabnya, yang ayat yang saya telah highlight itu perlu dijelaskan konteks pendidikan, bukan hanya definisi umum AI sahaja. Jadi, dia kena tambah lagi maklumat tentang pendidikan di dalam ayat itu. Seterusnya, baiklah, ini ialah kekuatan artikel dari segi akademik. Yang pertama ialah kajian berasaskan empirical, iaitu data daripada 107 guru menjadikan hasilnya boleh dipercayai. Seterusnya, menunjukkan analisis statistik dengan nilai mean dan kolerasi. Yang kedua, rujukannya lebih luas. Lebih kurang ada lebih 25 sumber di situ dan sahih. Yang ketiga, penulisan tersusun mengikut format kajian akademik yang seperti kita nak sekarang ni, mengikut format yang latest, yang terkini. Daripada segi abstrak, metodologi, dapatan, perbincangan dan juga kesimpulan. Baiklah, implikasi terhadap pendidikan bahasa Melayu menunjukkan bahawa guru bahasa Melayu kini semakin bersedia menggunakan AI untuk PDP. Seterusnya, membantu pihak KPM dan juga pihak IPG menilai tahap kesiapsiagaan guru terhadap penggunaan teknologi. Dan akhir sekali, membantu pihak KPM dan juga IPG menilai tahap Baiklah, seterusnya. Ini merupakan cadangan penambahbaikan. Yang pertama, tambah perbincangan tentang cabaran etika dan privasi data apabila menggunakan AI dalam pendidikan. Seterusnya, kita perlu lebih banyak rujukan antarabangsa untuk membandingkan kesediaan guru di Malaysia dengan negara lain. Seterusnya, perlu lebih mendalam pada aspek kualitatif. Contohnya, temu bual bagi setiap guru untuk
menguji kefahaman mereka secara menyeluruh tentang penggunaan AI. Sebab kita tengok sekarang ni ada juga cikgu yang tidak reti menggunakan AI seperti ChatGPT dan juga aplikasi lain. Dan akhir sekali, perincikan contoh aplikasi AI sebenar dalam PDP Bahasa Melayu. Contohnya aplikasi ChatGPT, Quillbot dan Grammarly. Itu sahaja daripada saya. Saya serahkan kepada Effendi untuk meneruskan hujahnya. Okey, baik. Salam sejahtera kepada rakan-rakan dan pesyarah. Saya Haris, Effendi Haris, wakil kumpulan yang akan membentangkan bahagian analisis kejelasan. Okey, seterusnya. Yang pertama, gaya bahasa dan ketepatan istilah akademik. Dalam artikel ini, dia mengimplementasikan kecerdasan buatan dalam pelajaran dan pembelajaran. Memperlihatkan gaya bahasa yang formal, objektif dan sesuai dengan penulisan ilmiah. Penggunaan istilah akademik seperti analisis, inferensi, soal selidik, korelasi Pearson dan nilai min keseluruhan menunjukkan penulis memahami konvensi penulisan kajian kuantitatif. Ayat yang digunakan juga cenderung berstruktur lengkap dengan subjek dan predikat yang jelas. Seterusnya, ini merupakan contoh yang saya ambil dalam artikel. Kita tengok dalam hasil kajian menunjukkan bahawa tahap kesetiaan guru bahasa Melayu dalam mengimplementasikan AI bagi pelaksanaan PDP berada pada tahap yang tinggi dengan nilai min keseluruhan 4.47. Maafkan saya kerana dalam artikel ni saya lupa untuk labelkan. Ayat ini jelas dari segi penyataan, dapatan, konteks dan sokongan statistik, menjadikan mesej mudah difahami oleh pembaca. Gaya bahasa keseluruhannya mengekalkan nada neutral dan berfakta, sejajar dengan ciri tulisan akademik menurut Creswell 2018. Seterusnya, untuk kejelasan mesej dan penyampaian, mesej utama artikel ini mudah difahami dan berfokus, iaitu untuk menilai tahap kesediaan guru bahasa Melayu terhadap pelaksanaan kecerdasan buatan dalam PDP. Tujuan kajian dijelaskan secara langsung dalam bahagian objektif kajian melalui 3 poin yang mudah difahami. Begitu juga dalam perbincangan kajian. Mesej utama iaitu bahawa guru bahasa Melayu mempunyai tahap kesediaan tinggi terhadap pelaksanaan AI, disokong dengan data empirikal dan perbandingan dengan kajian lepas. Ini menepati prinsip kejelasan penulisan akademik seperti yang dinyatakan oleh Zainal Abidin 2020, iaitu setiap hujah mesti disokong dengan bukti yang jelas dan sahih. Seterusnya, ini dalam slide ini saya sudah letak contoh dalam artikel. Baik. Dalam beberapa bahagian seperti pernyataan masalah, terdapat kecenderungan menggunakan ayat yang terlalu panjang dan padat. Contohnya, ayat ini dalam konteks pendidikan bahasa Melayu, guru seringkali menghadapi murid-murid yang mengalami masalah dalam menguasai kemahiran membaca dan menulis, menurut Nur Faraliana dan Wan Azmi 2024. Ayat ini boleh dipermudah tanpa menjelaskan makna. Contohnya, guru bahasa Melayu sering berhadapan dengan murid yang lemah
dalam kemahiran membaca dan menulis. Versi kedua lebih ringkas, langsung dan menunjukkan isu utama tanpa sisipan frasa yang berlebihan. Okey. Seterusnya. Yang ketiga, contoh ayat yang jelas versus ayat yang boleh ditambah baik. Ini contoh dalam artikel, penggunaan AI dalam pendidikan dapat membantu murid kerana pelbagai aplikasi telah dibina bagi membantu murid untuk memahami dan melakukan tugasan. Untuk ayat yang perlu ditambah baik, contohnya, kajian ini dijalankan berfokus untuk melihat kepada tahap kesediaan guru bahasa Melayu dalam mengimplementasikan AI bagi pelaksanaan PDP bahasa Melayu serta melihat faktor yang mempengaruhi kesediaan guru dalam mengimplementasikan AI serta mengkaji hubungan antara tahap kesediaan dan faktor penggunaan AI dalam PDP bahasa Melayu, bahasa guru Melayu. Next. Contoh ayat yang jelas versus ayat yang boleh ditambah baik. Ayat yang tadi itu mengandungi pengulangan frasa dalam mengimplementasikan AI sebanyak 2 kali. Jadi struktur agak sarat. Dia boleh diperkemas seperti berikut. Kajian ini meneliti tahap kesediaan guru bahasa Melayu dalam melaksanakan AI dalam PDP, termasuk faktor yang mempengaruhi serta hubungannya dengan tahap pelaksanaan. Seterusnya, untuk cadangan penambahbaikan dari segi kejelasan, 1. Ayat oleh itu, untuk hubungan dengan itu, penulis boleh menggunakan variasi seperti tambahan pula, seterusnya, dan sebaliknya bagi menunjukkan hubungan logik yang berbeza. Yang ketiga, seimbangkan istilah teknikal dengan penerangan mudah. Apabila istilah seperti analisis, inferensi, atau pemboleh ubah bebas digunakan, sertakan sedikit penerangan agar pembaca bukan dari bidang statistik juga faham. Yang keempat, kurangkan pengulangan frasa panjang. Contohnya, frasa bagi pelaksanaan PDP bahasa Melayu boleh digantikan dengan dalam konteks PDP subjek ini. Variasi struktur seperti ini membantu pembaca mengekalkan minat dan fokus. Yang kelima, untuk tambahan, gunakan contoh kontekstual. Sebagai contoh, jika penyebut AI membantu PDP, sertakan contoh aplikasi seperti ChatGPT, Grammarly atau Kahoot AI supaya pembaca dapat mengaitkan teori dengan amalan sebenar. Dengan amalan pelaksanaan penambahbaikan ini, artikel akan menjadi lebih segar, mudah diikuti dan menarik untuk dibaca, terutamanya bagi pembaca dalam bidang pendidikan bahasa Melayu. Seterusnya, untuk kesimpulan dan refleksi, next. Seterusnya, saya akan membuat rumusan dapatan artikel bagi kami. Secara keseluruhannya, artikel ini mempunyai keutuhan wacana yang baik
mesej yang jelas, dan rujukan yang mantap. Gaya bahasa akademik digunakan secara konsisten dan penyelidikan dilaksanakan dengan kaedah saintifik yang sahih. Kajian ini membuktikan bahawa guru bahasa Melayu bersedia mengadaptasi teknologi AI dalam PDP secara menyeluruh. Sebagai seorang pelajar yang tadi itu dan bakal pendidik, saya belajar bahawa kejelasan dalam penulisan akademik bukan hanya tentang bahasa yang indah, tetapi tentang menyampaikan makna yang tepat, ringkas dan mudah difahami. Itulah kekuatan utama artikel ini. Artikel ini menghubungkan dunia pendidikan tradisional dengan inovasi AI secara ilmiah dan berkesan. Okey, baik. Seterusnya, bahagian saya lagi. Peranan guru dalam era AI. Guru perlu berperanan sebagai pemudah cara. Sebagai contoh, facilitator yang memanfaatkan AI bagi mempertingkatkan kreativiti dan keberkesanan pembelajaran. AI ni dia bukan pengganti guru, tetapi alat untuk menyokong peranan mereka dalam membimbing murid melalui penjalan adaptif dan reflektif. Next. Refleksi kolaboratif kumpulan yang kami rumuskan. Melalui tugasan ini, kumpulan kami telah mengamalkan kemahiran berfikir aras tinggi, kolaboratif dan komunikasi akademik. Setiap ahli seperti saya sendiri, Novi dan juga Aliza menyumbangkan berdasarkan kekuatan masing-masing dalam analisis wacana, bahasa dan sumber rujukan. Tugasan ini bukan sahaja memperkukuh kefahaman terhadap struktur penulisan akademik, tetapi juga menyedarkan kami tentang kepentingan AI dalam masa depan pendidikan bahasa Melayu. Itu saja dari kami. Sekian, terima kasih.